Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa untuk menganalisis satu lagi cerpen, iaitu cerpen yang kedua, Mitos Secekak Kertas Tisu, yang dihasilkan oleh S. Osman Kelantan. Seorang sastrawan negara yang hebat dan banyak menulis cerpen-cerpen ataupun karya-karya yang lain, dan saya mengenali S. Osman Kelantan ni apabila beliau pernah menulis karya-karya yang berkaitan dengan cerpen seram ataupun cerita-cerita seram dan dipaparkan dalam akhbar-akhbar seperti Utusan Malaysia dan sebagainya. Saya Dr. Noli binti Osman akan menganalisis karya Mitos Secekak Kertas Tisu bersama kamu. Untuk kali ini kita akan bagi penekanan pada cara menjawab persoalan. Baik, berikut merupakan gambar ataupun wajah S. Osman Kelantan. Itu nama gelaran dia. Kalau nama yang sebenarnya ialah Syed Osman Syed Omar. Baik, berikut merupakan biodata S. Osman Kelantan. Nama sebenar dia ialah Syed Osman bin Syed Omar, dan beliau pula dilahirkan di Tebing Tinggi, Kemuning, Kota Baharu, Kelantan. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dan kemudian memperoleh PhD dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan sastrawan negara yang banyak menulis karya-karya yang hebat. Kalau pelajar boleh lihat dia banyak menulis, dan saya mengenali S. Osman Kelantan ni apabila beliau orang kata cerpen beliau terpampang di akhbar-akhbar, dan beliau waktu tu menulis tentang cerita seram dalam akhbar tersebut, dan saya akan ikut cerita tersebut. Dan kalau pelajar nak kenali dengan lebih lanjut tentang S. Osman Kelantan ni, pelajar boleh lihat biodata beliau dalam nota yang saya sediakan. Sekarang kita akan tengok sinopsis cerita, iaitu Mitos Secekak Kertas Tisu. Baik, menerusi cerita Mitos Secekak Kertas Tisu, kita akan mengetahui bahawa ia berkaitan dengan wang. Jadi kan mula cerita dia akan katakan, kita akan lihat dia jatuh. Jadi kita pun hairan apa yang jatuh, apa yang dimaksudkan dengan dia. Tapi apabila kita baca lama-lama baru kita tahu bahawa dia menceritakan tentang kejatuhan nilai mata wang ataupun kejatuhan ekonomi. Jadi di sini kita akan nampak persoalan ataupun peristiwa-peristiwa penting yang kita perlu tahu. Macam dekat sini saya dah letakkan warna, iaitu warna hijau merupakan persoalan yang ada dalam cerita Mitos Secekak Kertas Tisu, dan yang berwarna biru itu adalah teknik penceritaan yang digunakan dalam cerita ini. Contoh di sini kita boleh nampak tentang asal-usul wang ataupun sejarah wang, persoalan yang ada dekat dalam ni. Sebab apa? Dalam cerita ni dia menceritakan tentang asal-usul wang tersebut. Dan di sini kita juga boleh nampak dia menggunakan teknik imbas kembali. Dan kemudian kita boleh tengok juga cerita akan berterusan memperlihatkan tentang manusia yang tamak dan manusia yang hidup dalam kesederhanaan. Terdapat perbezaan di sini. Yang tamak apabila nilai mata wang ni jatuh, maka kehidupan dia akan menjadi huru-hara. Manakala masyarakat yang hidup dalam kesederhanaan yang diwakili oleh keluarga aku tidak terjejas walaupun ekonomi jatuh. Cerita bermula dengan kejatuhan nilai mata wang
Okay, jadi situ pun kita dah nampak dah persoalan dia yang pertama dan tema dia ya dalam cerita ni. Dan kemudian kita boleh nampak pemberian tentang dia tu jatuh daripada mana. Ada yang kata daripada awan kumulus, awan sirus, awan stratus dan dari sebuah satelit. Okay, jadi di sini dia memberikan tentang macam mana dia ni jatuh. Okay, dan kemudian kita boleh tengok apabila dia jatuh, keadaan yang menjadi huru hara. Okay, siapa yang orang kata mengagung-agungkan wang ni akan merasa resah, gelisah apabila dia ni jatuh. Okay. Dan kita juga boleh tengok orang kata teknik imbas kembali digunakan apabila pengarang menceritakan asal-usul ataupun sejarah nilai mata wang ni, iaitu bermula sejak zaman kegemilangan tamadun dunia. Okay? Dia dah ada penggunaan mata wang ni dan kemudian orang kata berkembang sehinggalah sekarang. Okay? Wang ni penting. Kira kalau ada wang, ekonomi akan membangun, negara akan membangun, dan apabila ekonomi jatuh, maka negara juga akan musnah. Okay? Seterusnya kita boleh lihat dalam cerita ni, masyarakat yang tamak, okay, dan mementingkan ataupun berkiblatkan wang. Digambarkan juga ada pemimpin yang sanggup menerima rasuah demi kepentingan diri sendiri. Okay, kalau dalam cerita tu kita boleh nampak lah. Dan di kejiranan aku ni, kita akan nampak ramai yang menjadi, orang kata jatuh sakit, menjadi gila. Okay, ada yang terjejas dengan teruk, kecewa, putus asa akibat kejatuhan nilai mata wang ni. Dan apabila dia datang mengetuk pintu mereka, maka keadaan mereka menjadi huru hara. Tidak dengan aku. Okay, bila dia datang mengetuk pintu rumah aku, keadaan keluarga aku tidak terjejas. Kerana apa? Kehidupan yang diamalkan oleh ayah dan ibu aku yang suka hidup dalam bersederhana dan berserah kepada Tuhan. Maknanya beriman kepada Tuhan. Okay, mereka juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat. Okay, si ibu menyayangi ayah dan sentiasa berada di samping ayah, menyokong apa yang dilakukan oleh ayah. Ayah sentiasa memberi nasihat kepada aku dan aku ni patuh kepada kedua ibu bapa. Hubungan kekeluargaan ini menyebabkan dia tidak dapat menyentuh keluarga aku. Okay, sekarang saya paparkan senario isu kewangan pada tahun 1998 di mana bila kita pun mengalami krisis keuangan ni, maka orang kata keadaan kita pun menjadi orang kata negara menjadi huru hara jugalah ya. Ramai pelabur-pelabur yang tidak yakin untuk melabur ke negara kita dan menyebabkan nilai mata wang kita ni jatuh dan perlu diselamatkan. Okay. Kita pergi dengan lebih jauh untuk menganalisis cerpen mitos secekak kertas tisu. Kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan mitos. Mitos ni adalah kepercayaan yang suci, kudus dan diterima bulat-bulat oleh masyarakat yang mendukung dia. Okay? Dia ni dianggap suci. Okay? Contoh kalau macam dalam sastra Melayu ni, kita boleh tengok mitos ni dia lebih kepada cerita-cerita yang berkait dengan unsur-unsur gaib ataupun asal-usul, contoh macam mana asal-usul gagak berwarna hitam, asal-usul manusia dan sebagainya. Okay? Jadi mitos dekat sini tentang nilai mata wang tu, dia tu kita orang kata percaya kalau jatuh aja nilai mata wang ni, maka keadaan tentu akan menjadi huru hara. Okay? Jadi sebab tu pengarang telah meletakkan mitos secekak kertas tisu tu
mampu, orang kata nilai mata wang tu mampu menjadikan seseorang itu berubah. Sama ada bahagia ataupun nak menjadi sengsara. Ataupun tidak, orang kata terkesan dengan nilai mata wang tersebut. Okay, sekarang kita nak tengok 5 peristiwa penting yang perlu pelajar ingat. Okay, macamlah kita tengok usia mas, sama juga dekat sini kita pun kena tengok 5 peristiwa penting ni. Okay, yang pertama iaitu tentang asal-usul ataupun sejarah mata wang. Yang kedua tentang gambaran ataupun peristiwa macam mana nilai mata wang ni jatuh. Dia jatuh. Okay. Yang ketiga, dia jatuh menyebabkan keadaan manusia menjadi huru-hara, termasuklah kejiranan aku. Yang keempat, pengaruh wang ataupun ketamakan sikap manusia yang mementingkan wang, termasuklah pemimpin-pemimpin seperti pemimpin Rusia. Okay? Yang ada dekat dalam cerita tersebut. Dan akhir sekali ialah kehidupan keluarga aku, iaitu perbezaan di antara keadaan masyarakat di kejiranan ataupun yang lain dan perbezaan kehidupan keluarga aku yang tidak terkesan akibat kejatuhan nilai mata wang tadi. Jadi cara hidup dia bersederhana dan orang kata keluarga dia tidak mementingkan wang. Okey, kita tengok tema. Kalau dah tadi kita tengok cerita, kita dah dengar sinopsis dia menyatakan tentang orang kata nilai mata wang ataupun tentang ekonomi. Jadi tema di sini ialah kejatuhan nilai mata wang ataupun kejatuhan ekonomi yang dapat menjadikan suasana ataupun keadaan masyarakat huru-hara. Sedangkan kalau kita berbalik pada pegangan agama, sebenarnya wang itu adalah anugerah ataupun rezeki daripada Allah. Okay? Jadi kan kalau takat mana kita usaha, maka rezeki itu akan datang banyak tulah untuk kita. Okay, persoalan yang kita boleh nampak apabila kita dah tengok tema, kita dah tengok 5 peristiwa penting tadi. Daripada 5 peristiwa penting tadi, kita akan dapat beberapa persoalan yang cukup kuat. Okay? Memang banyak persoalan yang ada. Tapi persoalan yang kuat berdasarkan 5 peristiwa penting tadi, kita boleh nampak pertama iaitu kejatuhan nilai mata wang. Okay? Yang kedua, asal-usul mata wang. Okay? Yang ketiga, ketamakan sikap manusia ataupun manusia yang tamak dan mementingkan wang atau pentingkan diri sendiri. Okay. Kalau kita tengok pada konsep keluarga aku pula, kita boleh nampak masyarakat ataupun hidup yang dalam kesederhanaan ataupun beriman kepada Tuhan. Okay. Jadi 5 peristiwa ni orang kata penting untuk dijadikan contoh pada persoalan-persoalan yang ada. Dan kita akan nampak 5 persoalan yang kuat di sini. Okay, yang ada kaitan dengan 5 peristiwa penting tadi. Okey, sekarang kita nak tengok cara menjawab persoalan yang betul. Okay, kalau kita tengok sebelum ni usia mas, saya menunjukkan teknik penceritaan, macam mana nak jawab soalan teknik penceritaan. Jadi sekarang kita akan tengok cara menjawab persoalan. Okay, untuk menjawab persoalan perlu ada fakta, huraian ataupun ulasan ataupun perbincangan dan kemudian contoh jawapan seperti yang tertera di slide. Okay, warna hijau adalah fakta.
warna biru adalah huraian, dan kalau pelajar tengok nanti kita akan ada juga warna jingga iaitu ulasan ataupun ayat perbincangan, dan akhir sekali contoh. Okey. Sekarang kita tengok cara menjawab. Okey, pelajar perlu bagi fakta. Okay, contoh macam yang tertera di slide, wang bukan penentu dalam kehidupan, dan kemudian berikan huraian. Okay, kalau soalan nakkan bincang, maka pelajar perlu bagi ayat perbincangan atau ulas. Pelajar perlu bagikan ulasan secara terperinci yang berkait dengan contoh dan fakta. Okay, dan di sini pelajar boleh lihat ada ayat huraian berwarna biru, ayat contoh berwarna merah, okay, contoh peristiwa. Okay, jadi di sini kita boleh tengok ada peristiwa di situ. Contoh, watak ayah tidak terpengaruh dengan wang dalam hidupnya. Jadi macam mana dia tidak terpengaruh? Bukti dia mementingkan hubungan kekeluargaan. Dan orang kata ibu sebagai pendorong dalam kehidupan dia. Okay, sebab itulah dia tidak terpengaruh apabila aku datang mengetuk pintu. Okay, dan kemudian ayat yang berwarna jingga itu adalah ayat ulasan, orang kata ataupun jelaskan penerangan yang lebih terperinci. Okay, jadi kalau pelajar nak jawab menggunakan ayat ulasan, jelaskan, boleh guna ayat yang berwarna jingga tu, ataupun kalau ayat perbincangan, pelajar boleh bagi ayat pro dan kontra. Okay, ini contoh-contoh yang lain lah. Kalau dia tak perlukan ayat jelaskan ataupun ayat ulaskan atau bincang, pelajar hanya boleh bagi ayat fakta, ayat huraian dan ayat contoh. Dan contoh peristiwa penting. Kalau pelajar takat cakap macam contoh watak aku seorang yang beriman, itu adalah salah. Dia kena bagi bukti. Macam mana kita kata aku ni orang kata beriman? Apa peristiwa yang menunjukkan bahawa dia ni seorang yang beriman? Okay, sama juga macam yang di bawah. Kalau cerita tentang tamak ataupun hidup berkiblatkan wang. Jadi contoh dia seorang ahli politik Rusia yang terlibat dengan penipuan keuangan di Amerika telah disingkirkan dari negaranya kerana ketamakannya. Okay, jadi ada peristiwa dia ambil duit. Jadi kan yang itulah contoh peristiwa. Okey, sekarang kita tengok. Bila kita dah nampak persoalan, maka kita akan nampak perkara-perkara yang lain, dan kita akan tengok persoalan, nilai, pengajaran, gambaran masyarakat, mesej dan semua yang ciri-ciri yang ada mesti akan berkait dengan 5 peristiwa penting tadi. Okay, sebab apa cerita untuk mitos secekak kertas tisu ni pun memang berlandaskan ataupun ada cerita tentang 5 peristiwa tadi. Okay, kalau kita tengok nilai, kita boleh tengoklah sifat yang ada pada manusia iaitu beriman, contoh kasih sayang dalam keluarga aku, okay, rasional, berkeyakinan, kesetiaan. Jadi nilai-nilai yang positif kita boleh lihat dalam keluarga aku. Manakala nilai-nilai yang negatif kita boleh lihat pada keadaan manusia yang orang kata berkiblatkan wang. Okay? Di sini kita boleh tengok juga pengajaran sama macam nilai tadi. Kita boleh nampak orang kata pengajaran-pengajaran dia. Contoh dia, kita janganlah tamak ataupun mementingkan keuangan. Kita perlulah hidup dalam kesederhanaan. Kita mestilah mengamalkan cara hidup yang bersederhana. Kita mestilah beriman ataupun orang kata percaya kepada ketentuan Tuhan. Kita hendaklah bersyukur atas rezeki yang diberikan. Okay, banyak pengajaran yang kita dapat berdasarkan 5 peristiwa penting tadi.
Selain pada tu, mesej pengarang pun kita boleh nampak sama macam puisi tradisional ataupun moden yang kita belajar. Daripada tema dan persoalan tu kita boleh hasilkan nilai pengajaran, mesej pengarang, gambaran masyarakat dan sebagainya. Jadi daripada 5 peristiwa penting tadi kita boleh hasilkan mesej pengarang seperti inilah. Contoh kasih sayang dan hubungan kekeluargaan di antara suami dan isteri, kesetiaan suami dan isteri, pengarang menekankan tentang orang kata sikap tamak yang akan merugikan diri sendiri. Jadi di situ kita boleh bina mesej yang cuba disampaikan, dan contoh peristiwa dia kita akan ambil daripada 5 contoh peristiwa penting tadi. Sekarang kita akan tengok perwatakan aku. Dalam ni dia ada 2 watak utama yang kita boleh lihat, iaitu watak aku dan watak dia. Selain pada tu kita juga boleh lihat pada watak ayah dan ibu. Watak aku di sini merupakan seorang anak yang penyayang, patuh pada kedua ibu bapa, mendengar kata ibu dan bapa. Seorang anak yang mudah terpengaruh. Jadi kan ayah dia dah memberi nasihat tentang keadaan mata wang, dan orang kata kena pasrah dan bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Dan aku ni juga dia tengah orang kata belajar, tengah memahami situasi itu. Perwatakan ayah dan ibu kita boleh lihat seorang yang beriman, ada yang penyayang, setia, bertanggungjawab. Jadi kan watak-watak ayah dan aku ni kita boleh kaitkan dengan 5 peristiwa yang ada tadi. Jadi di sini kalau pelajar nak ingat tentang cerita ataupun fakta-fakta ataupun ciri-ciri yang kita analisis ni dalam cerita ni, kita boleh lihat apa yang ada pada watak, sifat-sifat dan perwatakan ataupun perwatakan watak, ataupun kita boleh lihat pada 5 peristiwa penting tadi. Dia ini ditafsirkan dengan macam-macam, iaitu dia ni merupakan ada yang kata mata wang, ada yang kata wang, ada yang kata ekonomi. Diberi nilai tinggi dan rendah. Bila jatuh, nilai dia pun akan jatuh. Kalaulah naik, maka nilai dia pun akan tinggi. Dan dia ni juga boleh menyebabkan orang merasa resah dan gelisah. Dalam cerita kita perlu lihat juga tentang latar, iaitu latar terbahagi kepada 3 tempat. Macam kita boleh tengok asal-usul sejarah mata wang, dan tempat lagi di kejiranan aku. Masa pun kita boleh tengok zaman pada zaman Babylon dan sebagainya. Ada yang menyatakan waktu dia jatuh tu, boleh nampak juga masa di situ. Dan yang di sini yang penting sekali ialah masyarakat. Kita boleh lihat latar masyarakat menerusi cerita ini. Latar masyarakat kalau berdasarkan kepada 5 peristiwa penting tadi, kita akan nampak masyarakat yang tamak, masyarakat yang beriman, masyarakat yang penyayang, yang mementingkan kebendaan, masyarakat yang bertanggungjawab, dan banyak lagi kita boleh buat. Kita boleh adakan fakta untuk gambaran masyarakat berdasarkan 5 peristiwa penting tadi. Sebab tu saya kata kena ingat 5 peristiwa yang kuat yang ada dalam cerita, baru pelajar boleh nampak fakta-fakta yang akan ada, sama ada untuk persoalan, untuk nilai, untuk gambaran masyarakat dan lain-lain lagi. Seterusnya kita akan tengok plot.
Okey, plot ni kita akan nampak iaitu selalunya akan dilihat berdasarkan konflik. Okey. Plot ni kita tahu dah mula-mula kena ada eksposisi, perkembangan, dalam perkembangan akan ada suspend, konflik dan akhir sekali peleraian. Tapi dia keutamaannya kita akan nampak dengan jelas ialah konflik yang ada. Okey. Kalau konflik berdasarkan 5 peristiwa penting tadi ialah peristiwa tentang kejatuhan nilai mata wang. Okey, konflik, perbezaan pendapat dalam kejatuhan nilai mata wang, perbezaan cara hidup manusia, okay? Penilaian ataupun konflik tentang fahaman wang itu sendiri, okay? Sikap tamak orang tu, dan kemudian sifat yang ada pada manusia. Sekarang kita akan pergi kepada teknik penceritaan. Macam yang tadi kita dah tengok dalam sinopsis tadi, dia ada beberapa teknik yang jelas iaitu teknik imbas kembali, teknik pemberian, okay, teknik dialog, dan kita boleh tengok satu lagi teknik suspend. Okay, jadi kan dekat sini contoh jawab untuk teknik-teknik tersebut. Kalau kita menjawab tentang teknik, kita perlu bagi fakta, kita perlu bagi huraian kepada fakta tersebut, okay, penerangan orang kata definisi konsep tentang fakta tersebut. Kalau teknik imbas kembali, apa yang dimaksudkan dengan teknik imbas kembali? Berikan contoh peristiwa dan kita akan tengok 5 peristiwa penting tadi akan menjadi orang kata contoh peristiwa bagi teknik juga, dan akhir sekali kesan. Wajib bagi kesan. Okey, kenapa teknik-teknik ini digunakan? Okey, dan kita boleh tengok sudut pandangan. Okey, sudut pandangan ni kadang-kadang dalam cerpen dia boleh jadi satu ataupun lebih. Okey, jadi di sini kita boleh nampak dengan jelas yang ada ialah sudut pandangan orang pertama. Okey, dia menceritakan tentang aku, ada dekat dalam tu. Okey, kalau dia ni kita lebih kepada sudut pandangan serba tahu. Sebab apa? Dia tahu tentang dia tu, asal daripada mana, bila dia jatuh jadi apa. Okey, jadi di sini ada orang kata dua lah sudut pandangan. Okey, yang boleh kita nampak dengan jelas. Tak semestinya dalam cerpen ada satu saja. Tapi yang utamanya di sini ialah sudut pandangan orang pertama dan sudut pandangan serba tahu. Kalau kita nak kata orang ketiga pun boleh. Jadi kena cari contoh yang sesuai untuk sudut pandangan orang ketiga. Okay, situ setakat ni saja. Kita akan teruskan dengan analisis cerpen yang lain. Dan saya harap pelajar faham dengan apa yang saya sampaikan. Kalaulah pelajar tak faham, pelajar boleh rujuk nota dan boleh tanya soalan kepada saya. Okay, sekian, terima kasih.